Kalau kita lihat kepada surah Al-Baqarah ayat 43, surah ayat 143 yang telah dibaca oleh saudara Faisal awal tadi, kan? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunu rasula wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Nah, di situ saya tertarik dengan Profesor Kamal Hassan almarhum. Almarhum Profesor Kamal Hassan tentang definasi dia umat yang wasata ni, umat yang wasati ni. Dia menyebut ada 4 ciri utama, dan bila saya research balik dan juga lihat kepada Bayan Linnas dan juga penerangan daripada scholars ataupun pemikir Islam tentang wasati ni, memang benar apa yang telah diungkapkan oleh ataupun dirangkumkan oleh almarhum Profesor Kamal Hassan ni cukup cantik. 4 ciri wasati ni, umat yang wasati. Pertama, umat terpilih telah juga dibentangkan oleh Profesor Dr. Abdullah Sidin tadi. Okay. Keadilan, keseimbangan yang telah juga dikupas oleh saudara Faisal, dan kecemerlangan yang telah dikupas oleh Profesor Dr. Abdullah Sidin tadi. Saya cuma nak just one aspect saja, iaitu umat yang terpilih ini juga ada kaitannya dengan satu ayat yang lain dan kita semua juga telah hafal, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, dalam surah Ali Imran ayat 110. Jadi ayat Al-Baqarah 143 ni juga tidak boleh dilihat asing daripada ayat surah Ali Imran ayat 110 ni. Allah melahirkan kita sebagai umat yang terbaik, kan? Tapi umat yang terbaik ni ada syaratnya, kan? Kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Iaitu kamu melakukan ma'ruf dan kamu mencegah daripada munkar. Allah sambung lagi, wa tu'minu nabillah, iaitu kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saudara-saudara sekalian, maknanya kita sebagai umat yang terbaik ini, kita menghubungkan dunia dan juga akhirat, duniawi dan ukhrawi. Itu maksudnya wasati tadi tu, kan? Dia membina jambatan di antara dunia dan juga akhirat. Itu yang sebut tadi, kita melakukan yang terbaik, yang cemerlang di atas dunia ini, supaya memang itu adalah tuntutan ataupun yang telah dianjurkan, telah diwajibkan kepada kita oleh Allah SWT, supaya kita melakukan terbaik. Yang terbaik. Mastata'tum tu, kalau kita lihat memang dalam Quran banyak Allah menyebutkan mastata'tum, lakukanlah, wattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah dengan, biasanya terjemahannya ialah mastata'tum ni dengan apa, yang baik, sebaik kamu boleh, kan? Tapi sebenarnya dia maksudnya adalah yang terbaik kamu boleh, secemerlang mungkin, kan? Itu maksud sebenar mastata'tum. Jadi oleh itu saya hendak oleh kerana saudara saya telah pun mewacanakan sebelum ini tentang 4 ciri almarhum Profesor Kamal Hassan yang telah gariskan. Jadi pada kesempatan saya ini, saya cuma nak bagaimana kita nak menterjemahkan Islam wasati ini dalam masyarakat kita, dalam negara kita. Kita boleh cakap pasal konsep, pasal benda yang besar tentang Islam wasati dan sebagainya, ciri-ciri umatnya dan sebagainya. Tapi bagaimana kita terjemahkan dalam konteks masyarakat dan negara kita? Apakah pendekatan yang terbaik? Jadi saya ingin utarakan beberapa perkara di sini. Antaranya ialah kita kena lihat juga kepada Islam wasati ini yang mendorong kepada keadilan sosial, social justice. Tidak meminggirkan any segment of masyarakat. Mana membantu
membangunkan setiap segmen masyarakat. Walaupun daripada pelbagai etnik, pelbagai agama, pelbagai ras, bangsa dan sebagainya, semuanya dibantu. Kalaulah macam Profesor Dr. Abdullah Sudin sebut tadi, anjing pun dibantu kan, apalagi manusia. Daripada pelbagai agama, tak kira dia orang India ke Cina ke dan sebagainya, tapi dia tetap dibantu. Itu social justice dalam Islam. Dan saya ingin petik di sini, mungkin saudara-saudari baca baru ni tentang Grab drivers perspektif. Ada keluar baru ni, diviralkan. Saya tak ingat portal mana yang apa ni, tapi Grab driver ni telah diinterview oleh salah seorang wartawan penganalisis politik. Jadi dia kebetulan naik Grab pada satu hari, pada baru ni lah, I think about 2 days ago kot, 2 hari lepas. Dan dia interview Grab driver tu tentang bagaimana perspektifnya. Now, Grab driver ni kita tahu, saudara sekalian, dia sendiri pun, nama dia Hassan, dia kata dia pun sendiri duduk di flat, bini dia pun terpaksa kerja untuk menampung perbelanjaan isi rumah tangga. Dia boleh dapat dalam RM150 sehari bila dia bawa Grab. Paling tinggi dia kata dia boleh dapat RM200 sehari untuk belanja. Jadi bayangkan kalau mungkin dia tak kerja 30 hari sebulan, tapi mungkin katakanlah dia kerja dalam 20 hari sebulan. Paling tinggi dia boleh dapat, tuan-tuan dan perempuan, RM4,000. Maknanya kalau di KL ni boleh dikatakan dalam golongan B40. Jadi apa yang dia nak? Bila ditanya pada Hassan ni, apa yang kamu nak? Dia kata, saya petik di sini 5 poin. Dia kata satu, sebab apa nama ni, artikel tu dalam bahasa Inggeris. Satu, dia kata alleviate poverty. Basmi kemiskinan. Supaya orang macam saya, kata dia, dapat maknanya keluar daripada kepompong kemiskinan. Simple aja. Dia nak just apa nama ni, simple needs. Satu, basmi kemiskinan dia kata. Kedua, dia kata build a better future. You bina untuk saya dan keluarga saya dan juga rakyat Malaysia a better future. Satu masa depan yang lebih baik. Di mana semua orang boleh hidup dengan aman damai, hidup dengan selesa, dapat menampung perbelanjaan yang basic, yang asas. To build a better future for me and masyarakat. Ketiga, dia kata provide jobs. Berikan wujudkan pekerjaan. Anak-anak saya nak kerja, kata dia. Cucu-cucu saya nanti pun nak kerja. So provide jobs for us. Itu simple needs of Hassan. Keempat, dia kata no hate sentiments. Jangan ada sentimen kebencian di Malaysia. Dia kata dalam artikel tu, saya duduk di flat tu, sebelah saya dia kata orang India, sebelah hujung sana dia kata orang Cina. Dia kata kami hidup aman damai. Kami hidup dengan penuh harmoni dan sebagainya. Jangan ada yang mengacau suasana harmoni seperti itu. So dia kata no hate sentiments. Jangan ada dan dia minta juga promote unity. Promote perpaduan di Malaysia. Kelima, dia kata, dan ini saya kira agak penting juga dalam kehidupan kita, ialah avoid corruption ataupun jauhi daripada rasuah. 5, tuan-tuan dan puan-puan, 5 kehendak seorang Grab driver yang saya kira very simple needs and wants. Inilah yang kita perlu buat, insya-Allah. Kita boleh cakap bahasa Islam, bahasa membina peradaban ummah dan sebagainya. But at the same time, kita kena provide ataupun beri solusi kepada permasalahan masyarakat di luar sana. Jadi antaranya, insya-Allah, alhamdulillah kami dapat bersama ni, saya amat teruja tu kan. Sebab takungan yang ada dalam haluan, yang ada dalam wadah, yang ada dalam abim, yang ada dalam ikram,
takungan orang yang, imagine, saya kira I think more ribuan kot PhD di kalangan kita ni. Dr. Abdullah Sudin is a PhD holder. I think di kalangan kita ni, 4 gerakan utama ni, we have ribuan PhD di kalangan kita. Kalau kita buat kumulatif apalah, campurkan, ribuan PhD. Ribuan tak berani saya nak sebut lah, tapi mungkin ramai jugalah profesor dan juga profesor madya di kalangan researchers dan sebagainya, yang boleh memikirkan bagaimana memberi solusi kepada permasalahan ekonomi, permasalahan pendidikan, permasalahan sosial. Semua ni kami boleh memberikan sumbangan yang besar kepada ni. Saya tertarik dengan apa yang disebut dalam ekonomi madani itu, iaitu ekonomi manusiawi. Tuan-tuan dan puan, memang pembangunan sebuah negara tu memerlukan growth engine, ataupun engine yang boleh membangunkan ekonomi negara. Now, saya tahu ramai daripada penganalisis ekonomi dan sebagainya memberikan bahawa memberikan pendapat bahawa masa hadapan Malaysia ialah kita perlu move up the technology chain, rantaian teknologi. I think ni semua tak ada no contradiction daripada kita. Tapi untuk membina ataupun untuk move up technology chain ni, dia memerlukan satu gerakan yang agak besar. Not only pendidikan, bukan sahaja pendidikan, tapi juga rakyat kena bersama untuk mengaplikasikan teknologi dan juga untuk mahu teknologi ini bersama dalam kehidupan mereka. This big mindset change adalah sesuatu yang perlu dilakukan, and it's not easy also, kan? Jadi oleh itu, insyaAllah kita harap dengan gabungan ni kita boleh adakan pendidikannya dan juga program-programnya yang mana boleh mengubah mindset masyarakat ni ke arah yang lebih baik, insyaAllah. Akhir sekali saya nak sentuh tentang apakah peranan yang boleh dilakukan oleh NGO Islam ini. Saya kira NGO Islam ni sebenarnya kita boleh jadi partner in nation building. Kita boleh jadi gerakan kongsi dalam pembinaan negara. Seperti mana saya sebut tadi, memang takungan pemikirnya, takungan intelektualnya, takungan bijak pandainya dan sebagainya memang ada di kalangan part organisasi kami ni agak tinggi. Jadi kita boleh jadi partner, kita boleh jadi rakan kongsi dalam pembinaan negara. Kerana pembinaan negara ni mengikut Malik bin Nabi dalam bukunya The Origins of Human Civilization, ialah kita perlu 3 perkara. Satu ialah ideas, kedua ialah people who can make it happen. Ketiga ialah objects. Objects ni maksudnya the ilmu, knowledge tu dengan dia punya daya inovasi, daya ingin perubahan. These are objects. So these tiga ciri ni insyaAllah kita boleh sama-sama bangunkan untuk membina negara yang lebih baik. Kita tahu, saudara-saudari sekalian, bahawasanya sebenarnya di Malaysia ini potensi itu cukup besar. Imagine diversity ni, the diversity yang ada di Malaysia ni. Saya pernah sebut dan saya akan akhiri di sini, saya pernah sebut dalam beberapa wacana atau forum sebelum ini pun, kan, kalau kita boleh harness, kalau kita boleh, maknanya harness ni apa ni? Menggarap, kan, membina sama, kan, potential of the Chinese civilization, sebab orang Cina ada bersama kita, the Indian civilization, orang India bersama kita, the Muslim civilization, sebab Malay Muslim bersama kita, juga Malay civilization yang banyak dia punya kejayaannya. Imagine kalau kita boleh harness potensi ini,
untuk membuat Malaysia menjadi lebih baik dan maju dari segi intelektualnya, ilmunya, teknologinya, sains dan teknologinya dan sebagainya, subhanallah, Malaysia would be a great nation.